Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cikgu Ed Channel. Okey, untuk video kali ini saya akan kongsikan bagaimana untuk cikgu menyediakan soalan kuis untuk co-curriculum. Macam saya sebagai penyelaras sukan permainan. Jadi saya telah menyediakan satu kuis online untuk murid-murid menjawab berkaitan dengan sukan permainan. Okey, dan selepas murid menjawab, murid akan terus mendapat sijil secara online, iaitu terus sijil auto generate dan terus hantar ke dalam email murid. Okey, sebelum tu saya tunjukkan dulu bagaimana bentuk untuk kuis yang telah saya sediakan. Okey, jadi ini adalah kuis yang telah saya sediakan. Jadi di sini murid perlu masukkan email. Okey, contohnya murid masukkan email. Okey, kenapa murid perlu masukkan email? Di sini email ini bertujuan untuk menghantar sijil-sijil kepada murid. Okey, jadi cikgu tak perlu buat apa dah sebenarnya. Selepas murid jawab tu, dia auto generate sijil. Okey, di sini saya akan tunjuk contoh. Okey, ini adalah senarai kelab sukan permainan yang ada di sekolah kami. Okey, contohnya, okey, murid kelab badminton. Okey, dia tekan next dan okey, dia akan pilih nama dia. Okey, di sini katakan saya akan ambil nama. Okey, saya pilih sahaja. Okey, katakan tuition. Okey, tuition Rao. Okey, kemudian tekan next. Okey, konsepnya, okey cikgu, cara saya menyediakan form ini, okey, quiz ini, konsep dia sama macam saya dah sediakan untuk kehadiran. Okey, yang kalau cikgu ikuti saya punya tutorial berkaitan dengan kehadiran PDPR, lebih kurang sama sahaja. Okey, kita menggunakan section. Okey, kemudian saya telah mengumpulkan soalan daripada guru-guru penasihat ya. Jadi ada 13 sukan. Okey, kami gabungkan. Okey, dan kami sediakan sebenarnya saya sediakan 25 soalan. Okey, objektif dan juga chat box. Okey. Alright, jadi di sini murid perlu menjawab. Okey, contoh saya jawab sahajalah. Okey, jawab sahaja. Okey, contoh-contoh soalan yang saya dah bagi kat sini lah. Okey, dan murid jawab. Okey, ni bishop. Okey. Okey, jawab saja. Okey. Okey, jawab saja nah. Okey, contoh. Murid perlu menjawab semua soalan. Okey, sebab tu ada tanda star di sini. Kalau tidak, kalau murid tak jawab semua, murid akan tak boleh hantar lah. Okey, ni soalan-soalan daripada 13 sukan dan permainan. Okey, jadi ini soalan yang general yang murid boleh jawab. Okey, sini saya tunjuk contoh sahaja, jawab saja. Okey, apa ni? Okey, best of 3. Okey, tulis saja benar. Okey, alright, menyekat, grip, jabat tangan. Okey, di sini saya sediakan pilihan untuk murid boleh mendapat copy of response. Okey, jadi murid boleh klik on di sini kalau murid nak dapatkan dia satu salinan kepada diri dia. Okey, kemudian dia submit. Okey, so selepas submit dia boleh view score. Okey, skor di sini 36/50. Okey, dan murid boleh tengoklah dia punya jawapan di situ. Okey, selepas murid hantar, okey, automatik dalam spreadsheet. Okey, tadi saya dah isi untuk okey, ini yang saya dah isi tadi, tuition Rao. Okey, di bahagian quiz ini, okey, di bahagian spreadsheet ini dia akan ada di sini dan saya telah sediakan satu sheet. Okey, saya sediakan satu sheet untuk transfer data. Okey, kenapa saya tak terus buat di sini? Kenapa saya tak terus buat di sini? Sebab bila dia macam orang kata ada masalah lah kalau kita nak buat formula di bahagian form respon, dia akan jadi masalah. Okey, jadi saya buat satu sheet yang baru. Saya transferkan data tersebut masuk di sini dan barulah boleh untuk saya buat formula. Okey, di sini saya tunjukkan apa formulanya. Okey, formulanya di sini.
Okay, nanti kalau cikgu nak sediakan form, okay, cikgu dah sediakan form, cikgu boleh create spreadsheet. Caranya macam saya dah tunjuk dalam tutorial untuk PDPR, kehadiran PDPR. Okay, kemudian cikgu buat tanda tambah ni add sheet. Kat sini saya namakan sebagai data quiz. Saya akan transferkan masuk data-data yang ada dalam form respon masuk ke dalam data spreadsheet ni lah, dalam data sheet ini. Okey, sebenarnya ini saya telah menggunakan array formula. Okey, array formula di sini. Okey, kalau cikgu tengok sini, saya hanya letakkan formula pada row yang kedua ini sahaja. Yang atas ni adalah header. Okey, kita letakkan header, apa nama tajuk-tajuk untuk kolom tersebut. Okey, row yang kedua ni saya start dengan formula. Okey, formula untuk yang pertama ni, cikgu boleh tengok di sini, array formula. Array formula maksudnya dia akan copy ke bawah. Okey, apa formula yang kita telah bina pada kolom row yang kedua ini. Okey, kalau cikgu tengok sini, sebenarnya saya letakkan di sini quiz B2 hingga B. Okey, apa yang ada dalam kolom B? Okey, kita akan tengok. Okey, dalam kolom B, dalam sheet quiz, okey, daripada form respon tu B2. Okey, kita tengok apa yang ada dalam B2. B2 itu adalah email. Okey, dalam kolom B adalah email. Kenapa saya tak letak BB? Saya tak letakkan terus kolom tersebut sebab saya nak ambil daripada B2. Ini adalah B2. Okey, kita tengok pada formula. Okey, formula ini B2 titik bertindih B. Okey, alright. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan step by step macam mana nak sediakan formula ini. Okey, kemudian untuk kolom yang kedua, okey, saya nak dapatkan nama murid. Okey, saya tak ambil semua data yang ada dalam form response. Okey, ini adalah form response. Okey, saya tak ambil semua data di sini. Saya cuma perlukan nama email dan juga nama murid. Selain daripada tu saya tak perlu. Okey, kalau cikgu tengok di sini, nama murid akan wujud di start daripada kolom E. Okey, macam saya kat sini saya ada 13 sukan permainan. Okey, 13 sukan permainan. Okey, ini adalah sukan-sukan permainannya. Okey, jadi nama-nama murid akan wujud di banyak kolom. Jadi saya kumpulkan dia dalam satu kolom. Okey, jadi di sini kalau tengok formula kat sini, array formula. Okey, saya menggunakan array formula. Kemudian saya gunakan formula yang ini. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, kemudian saya dapatkan tarikh. Okey, di sini saya menggunakan array formula untuk dapatkan tarikh. Okey, ini dan juga masa. Kenapa saya nak tarikh ni? Nanti actually untuk masukkan dalam sijil. Okey, kenapa saya menggunakan split formula? Okey, split formula ni asalnya, okey, sekejap tersilap tekan dah ni. Okey, split formula asalnya daripada form response ini, daripada dia punya timestamp. Okey, kemudian okey, untuk yang ada merge doc id, merge doc url, semua ni sebenarnya menggunakan AutoCAD. Okey, jadi jom kita belajar bagaimana nak menyediakan sijil secara online ini. Okey, dan juga bagaimana nak create formula-formula tersebut. Jadi ini adalah saya punya yang barulah. Okey, yang baru. Jadi saya akan login masuk dalam Google Drive. Okey, kemudian cikgu boleh, okey, dalam Google Drive tu dicadangkan, cikgu buat satu folder. Okey, buat folder dulu. Katakan kat sini quiz online. Okey, cikgu boleh buat folder tu di mana-mana sebenarnya. Yang ni saya tunjuk dalam My Drive. Okey, saya tunjuk dalam My Drive. Okey, kalau kata cikgu nak buat dalam folder yang sedia ada pun boleh. Okey, alright. Kemudian klik pada folder tersebut. Okey, sekarang ni paparan sedang menunjukkan My Drive quiz online. Jadi kita akan sediakan form dulu. Okey, langkah pertama adalah kita sediakan form. Okey.
Right. Jadi di sini saya tunjuk sahaja contohnya quiz online co-curriculum. Cikgu boleh namakan apa-apa sahajalah. Okey. Okey, dan kemudian kita klik sini, automatik nama untuk form tersebut akan dikopi. Kemudian langkah seterusnya ialah kita nak murid masukkan nama kelab. Okey. Okey, jadi kita boleh namakan kelab lah. Okey, kelab ni contoh badminton, bola sepak, bola baling. Okey, saya tunjuk contoh 3 sahaja. Okey, ini saya tunjukkan contoh untuk 3 kelab sahaja. Okey, kalau cikgu ada banyak kelab, cikgu boleh tambah. Caranya sekali lagi saya ulang, dia sama macam tutorial untuk kehadiran PDPR. Okey, kemudian cikgu tekan button required. Okey, di bahagian ini saya tak letakkan email terus. Okey, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk dapatkan email murid tu ya. Okey, kemudian adalah kita akan tambah, okey, kita akan tambah section, add section. Okey, di sini add section. Okey, kita mula dengan ikut dengan turutan yang kita dah buat untuk pilihan kelab. Okey. Okey, jadi di sini kelab badminton. Okey, kemudian kita tambahkan soalan. Okey, di sini okey, kalau dalam tutorial kehadiran PDPR saya letak kat sini nama murid. Okey, tapi bila kita letak nama murid, nanti dia akan susah nak baca, kita sendirilah susah nak rujuk dalam form respon. Jadi di sini saya sarankan cikgu ikut sahaja nama kelab. Okey, okey, jadi di sini cikgu ambil drop down. Okey, cikgu ambil drop down. Okey, ni saya tunjuk contoh nama muridnya. Okey, so saya akan ambil sahaja nama murid. Okey, sebagai penyelaras, okey, sebagai penyelaras cikgu dah ada senarai nama murid yang lengkap. Okey, kenapa kita saya letakkan di sini senarai nama murid supaya mudah untuk penghantaran untuk nak kutip kehadiran. Macam kita buat dalam kehadiran PDPR. Tapi kalau kata cikgu tak ada senarai nama yang lengkap, cikgu boleh sahaja minta murid type. Okey, cuma nanti cikgu nak update dalam bahagian kehadiran agak susah lah. Okey, okey. Baik. Ini sebenarnya terserah kat cikgu. Bagaimana cikgu nak buat untuk form ini, tak kisah. Okey, kemudian cikgu tambah section. Okey, add section. Kemudian diikuti dengan apa tadi? Bola sepak. Okey, kelab bola sepak. Okey, kemudian di sini kita letakkan bola sepak lah. Okey, bola sepak. Saya dapatkan senarai nama bola sepak. Okey. Jadi kita paste. Okey, di sini saya nak ambil drop down lah. Drop down. Okey, kita nak buat sebagai multiple choice pun boleh. Okey, tapi kalau senarai nama yang panjang, nama murid yang panjang, saya galakkan untuk kita guna drop down. Okey. Baik. Yang seterusnya, okey, ini pastikan tekan required dan tambah lagi section, tambah bilangan section ikut yang berapa kelab yang cikgu ada. Okey. Ni baling saja tinggal. Bola baling. Bola baling. Okey. So section saya yang yang seterusnya ia kat sini kelab bola baling. Okey. Jadi di sini bola baling. Okey. Dan dapatkan senarai nama murid untuk bola baling. Okey, dan kita paste. Okey, dan ambil drop down. Okey. So selepas dah selesai, okey, cikgu dah buat satu senarai nama untuk setiap kelab tersebut. Okey, cikgu pergi ke bahagian first section, okey, section yang pertama untuk kita setting di sini.
Okay, go to section based on answer. Tu yang saya kata sama macam tutorial kehadiran PDPR. Okay, jadi sini kita akan pilih section, continue to section club badminton. Untuk badminton, ke club badminton. Untuk bola sepak, ke club bola sepak. Bola baling, ke bola baling. Okey, jadi seterusnya, langkah seterusnya selesai. Yang pertama tadi kita dah selesai dengan senarai nama murid. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada section yang terakhir. Okey, kita tambah section untuk quiz. Okey, quiz online. Co-curriculum. Okey. Baik, sebelum itu pastikan Okey, selepas cikgu dah sediakan satu section untuk quiz, cikgu pastikan cikgu tukar di bahagian ni, yang ini untuk section club badminton. Pastikan untuk di sini ada anak panah kecil, cikgu pilih, cikgu tekan, klik pada anak panah kecil itu dan ambil go to section 5. Kalau dalam tutorial kehadiran PDPR akan submit kan, akan terus submit form. Tapi sekarang ni selepas murid dah isi kehadiran pula. Murid dah pilih nama, dia pilih kelab, kemudian dia pilih nama, seterusnya baru kita akan murid akan pergi ke bahagian quiz. Jadi kita akan buat setiap kelab tu akan terus ke quiz online. Kalau cikgu tak tukar, dia akan pergi ke next section. Tu jadi nanti akan jadi masalah. Baik, kemudian dah selesai cikgu ubah yang itu, cikgu boleh binalah soalan. Contoh, cikgu pilih buatlah apa-apa soalan. Saya ambil contoh soalan. Ni contoh soalan. Cikgu letakkanlah nombor 1 supaya rujukanlah nombor 1. Sukan kriket dimainkan oleh berapa pemain. So kita boleh buat multiple choice ataupun kita nak buat short answer ke terpulang pada cikgu. Kemudian cikgu tekan required. Kemudian tambah soalan. Soalan yang kedua. Ini contoh soalan kedua. Gelanggang untuk pertandingan kriket dikenali sebagai apa dia? Oval. Dan satu lagi circle. Ini contoh soalan. Saya tambah lagi lah satu soalan. Ini jangan lupa tekan required. Saya tunjuk lagi, tambah lagi satu soalan. Saya akan buat soalan checkbox. Checkbox ni maksudnya murid boleh pilih lebih daripada satu soalan. Kita ambil, kalau kita ambil multiple choice, dia ada satu jawapan yang tepat. Kalau checkbox, dia ada mungkin 1, 2, 3 ataupun semua, banyak jawapan. Jadi kita bagi contoh soalan. Hantaran atas dada. So yang pertama, hantaran atas dada. Yang kedua, pertama. Yang kedua, hantaran atas aras bahu. Bukan atas, aras. Hantaran aras bahu. Yang ketiga, hantaran aras kepala. Hantaran aras kepala. Hantaran lantun. Yang keempat, hantaran lantun. Ini contoh. Kemudian required. Katakan ini dah dia soalan-soalannya. Jadi cikgu boleh pilih, cikgu boleh
create berapa soalan ikut kesesuaian. Okey, macam saya tunjuk contoh tadi, saya buat 25 soalan untuk kuis sukan permainan. Okey, yang ni saya tunjuk contoh saja, jadi saya tunjuk untuk 3 soalan sahaja. Okey, so saya ulang balik. Langkah yang pertama tadi, cikgu create satu section yang baru. Cikgu create section pertama untuk murid pilih kelab. Kemudian create section untuk setiap kelab itu ada senarai nama. Ini kalau cikgu memang ada senarai nama. Okey. Kemudian pastikan untuk setiap section yang cikgu dah create itu, cikgu ubah dia punya setting kat sini ya. Supaya lepas murid pilih nama, murid akan terus dapat jawab soalan kuis. Okey. So selesai di situ, nanti cikgu boleh buatlah untuk customize themes. Cikgu nak buat macam mana, nak tambah header. Okey, nak tambah header saya ada tunjuk dalam tutorial yang sebelum ni jugalah. Okey, kemudian kita langkah seterusnya adalah untuk setting. Okey, kita nak setting. Okey, di sini ni cikgu. Yang saya kata saya tak letakkan dalam soalan tu, tapi saya boleh klik di sini. Collect email. Okey, collect emails. Dan dalam contoh yang saya tunjuk, ada saya letakkan murid boleh dapat form response receipt tu. Maksudnya bila murid dah jawab, dia akan dapat respons dalam apa yang dia jawab tu akan masuk dalam email dia. Okey. Di sini so saya klikkan tikkan bahagian response receipts. Okey, kemudian cikgu bolehlah tengok apa yang boleh cikgu settingkan lah untuk bahagian presentation general ini. Okey. Kemudian untuk presentation, kalau cikgu nak show link to submit another response, cikgu boleh klik lah. Tapi macam saya akan untick di sini. Kemudian di sini untuk setting quiz. Okey, cikgu klik pada quizzes. Okey, quiz. Make this a quiz. Okey, make this a quiz. Bila kita klik button ni, okey, kita klik button ni, so kita ada setting, kita tengok apa yang kita perlu buat. Release mark sama ada kita nak immediately after each submission, maksudnya selepas murid jawab, murid terus dapat tahu berapa markah yang dia dapat. Okey, ataupun kita boleh klik pada later. Okey, untuk mudah kerjanya kita buat immediately lah after each submission. Okey, kemudian respondent can siapa? Macam saya tak mau bagi murid tengok correct answer. Bila murid dapat tengok correct answer dia, nanti dia boleh bagi soalan tu kat kawan, dia bagi jawapan tu kat kawan dan sebagainya. Jadi kat sini saya hanya klik untuk miss question. Dia boleh tengok soalan mana yang dijawab salah, dan kemudian dia boleh tengok apa dia punya point values untuk setiap soalan. Okey, kat sini saya untick untuk correct answers. Okey, jadi cikgu pastikan cikgu untick lah. Okey, supaya murid tak dapat jawapan yang dia tak tahu apa jawapan yang betul. Supaya tak bocorkan jawapan kepada kawan-kawan. Okey, kemudian tekan save. Okey, bila tekan save, tengok automatik akan ada bahagian email di sini. Okey. Dia akan automatik terus akan keluar soalan untuk email. Murid perlu masukkan email. Okey. Yang seterusnya, okey, bila kita dah buat dia sebagai quiz, jadi di sini kita klik pada soalan quiz tersebut, dia akan keluar answer key. Okey. Sebelum kita setkan sebagai quiz, dia tak ada answer key ni. Jadi kita klik pada answer key, kita bagi markah. Okey, kat sini kita boleh letakkan markah, contoh 2 markah. Kemudian kita pilih jawapan yang betul. Ni apa tah jawapan dia tah? Jawapan dia 11. So kita klik jawapan yang betul. Okey. Kalau kita tak klik, nanti kita perlu manual check. Okey, yang ni bila kita nak buat kerja banyak-banyak dah lepas ni, jadi kita bubuh siap-siap jawapan. Okey, murid kalau dia jawab betul, dia akan kalau dia jawab 11, dia akan betul lah nanti kan. Okey, kemudian tekan done. Okey, kita buatkan step yang sama untuk soalan yang seterusnya. Klik pada nombor soalan tu. Okey, kemudian answer key, letakkan markah, kemudian letakkan jawapan yang betul. Ni apa tah? Itu contoh oval. Saya pun tak tahulah soalan ni daripada cikgu-cikgu penasihat sebenarnya. Okey, kemudian done. Okey, kemudian yang ni, okey, kita letakkan markah. Okey, 2 markah.
Tu kita klikkan jawapan yang betul. Ni yang saya kata checkbox dia boleh jawapan dia boleh banyak. Okey, jadi murid perlu pilih jawapan yang betul. Dia baca soalan, dia jawab dengan betul. Okey, ni jawapan dia semua. Kalau kata jawapan dia 3 saja, kita klik pada 3 lah. Okey, alright. Kemudian done. Okey, so selesai. Okey, bila dah selesai, selesai bahagian Google Form, kita pergi ke bahagian form response. Okey, kita pergi responses dan kita perlu create spreadsheet. Okey, step ini create spreadsheet. Kalau cikgu memang dah ada existing spreadsheet, cikgu boleh klik pada existing spreadsheet. Okey, kalau yang ini adalah cikgu baru nak create, cikgu boleh terus buat new spreadsheet. Okey, dalam tutorial saya sebelum ni saya dah explain tentang new spreadsheet dan juga existing spreadsheet. Okey, kemudian kita create. Okey, bila kita dah create, cikgu tengok di sini. Cikgu ada kat sini form response. Okey, jadi cikgu boleh rename kan. Okey, cikgu boleh rename kan nama kat sini. Okey, double klik. Cikgu letak quiz. Okey, sebelum ni nama dia form response 1. Jadi saya letakkan di sini quiz. Okey. Kemudian kenapa saya letak quiz kat situ supaya mudah nanti. Okey. Baik. Yang seterusnya, okey, yang saya dah sebut tadi, kita akan tambah sheet, add sheet. Okey, di sini saya namakan sebagai data quiz. Sebab saya nak transfer data masuk ke dalam data quiz ini untuk buat formula. Okey, saya tak nak kacau letak formula di bahagian form response. Okey, yang ni untuk tanda nampak tanda ini adalah form response. Okey, baik, kita akan cuba satu. Okey, kita dapatkan semula form, the preview. Okey, contoh di sini saya masukkan email. Okey, kemudian gmail.com. Okey, kemudian pilih club, next. Okey, so dia akan pilih nama dia. Okey, katakan Adam Hafizi, next. Okey, kemudian sukan apa? Okey, dia jawablah soalan. Dia jawab soalan contoh. Okey, so cikgu tengok kat sini dia ada send me a copy of response. So kalau murid tak klik kat sini, dia tak dapat kopi apa yang dia jawab soalan quiz ini dalam email dia. Tapi kalau dia tekan send me a copy of response, dia akan dapat salinan lah. Okey, salinan yang dia dah jawab. Okey, bukan sijil lah, tapi ini adalah salinan quiz yang dah jawab dengan jawapan. Okey, so kemudian murid submit. Okey, dan selepas murid submit, boleh view score. Okey, dia view score berapa markah dia. Alright. Okey, yang saya nak tunjuk ialah bagaimana kita nak buat formula. Langkah ni nak buat formula ni yang agak rumit sikit. Okey. Baik. So, yang seterusnya kita akan buat formula. Okey, di sini saya nak letakkan email. Okey, email. Kemudian di sini saya nak letakkan nama murid. Okey, kemudian apa lagi ya? Saya nak letak letak tarikh. Okey, di sini masa. Okey, kenapa saya letak tarikh masa tu? Okey, nanti kita tengok. Okey, so untuk formula yang pertama kita nak letakkan array formula. Sebelum tu saya letakkan dulu, saya nak dapatkan email ini daripada mana? Daripada form response. Okey, so saya tengok Okey, ini adalah daripada sini, daripada data quiz ini. Okey, klik pada sel yang kedua ini, A2, letak tanda equal. Kita pergi ke form response, kita nak ambil daripada email. Okey, kita nak ambil daripada email. Okey, dan email tu kita bukan nak satu email ni saja, kita nak auto. Nanti selepas murid jawab, bila murid jawab, automatik dia akan terus masuk dalam data quiz. Okey, jadi di sini saya tambahkan formula titik bertindih B. Jadi dia nampak tu, tadi dia cuma highlight untuk B2 sahaja. Sekarang dia terus untuk semua. Okey. Alright, kemudian kita enter.
Okey, bila saya enter, nampak di sini dia keluar email murid tersebut. Okey, dia keluar email murid. Okey, macam mana nak menggunakan array formula? Array formula tu maksudnya kita akan copy formula yang ni, yang sedia ada ni, untuk yang seterusnya. Jadi di sini sebelum tu saya lock dulu. Okey, saya lock dulu supaya formula tak berubah. Fn F4. Okey, nampak? Tekan Fn F4. So tanda pada formula tu akan berubah, ada sign dollar. Bila sign dollar means, maksudnya bila kita copy formula, dia tak akan berubah untuk formula yang kita dah setkan tu. Okey. Kemudian kita tambah formula di sini, array. Tambah kat depan ni ya. Okey. Tadi kita dah buat satu formula situ. Kita tambah array formula. Buka kurungan dan tutup kurungan. Okey. Alright. So nanti bila ada respons yang baru, dia automatik terus masuk di bahagian kolom A ini. Okey, untuk yang nama, okey, kalau tengok pada form response, nama ni akan wujud di banyak kolom. Macam contoh, kalau yang ni contoh ada 3 kelab saja. Kalau cikgu ada 13 kelab macam saya tunjukkan dalam contoh yang saya tunjukkan sebelum ni, okey, saya ada 13, so ada 13 kolom yang ada senarai nama murid. Jadi saya nak combinekan. Saya nak combinekan dalam satu kolom ini. Jadi apa yang saya buat? Okey, saya buat tanda equal, sama juga tanda equal. Kemudian kita klik pada E2 ni, nama murid yang pertama kat sini. Okey, kemudian kita tambah formula macam yang tadi, titik bertindih E. Okey, kemudian kita lock. Okey, kita lock tu maksudnya kita ambil Fn F4. Okey, kemudian kita nak tambah yang seterusnya, kita buat tanda done. Okey, dan apa? Kita klik pada yang seterusnya untuk kolom yang seterusnya, kelab yang seterusnya. Okey, so kita tambah titik bertindih F. Okey, cikgu tampak bila saya letak tanda titik bertindih F, dia akan buat highlight semua kolom kat situ. Okey, sama juga kita akan lock Fn F4. Kemudian tanda done. Okey, kemudian kita ambil yang seterusnya. Okey, G2 titik bertindih G. Okey, kalau ada banyak, cikgu guna cara yang sama jugalah. Cikgu akan tanda done. Okey, lepas tu klik pada nama yang apa ni, row yang pertama di sini, row yang kat sini, dan titik bertindih. Okey, sebelum tu jangan lupa kita lock formula ni. Jangan biarkan formula ni tak ada lock. Okey, tak ada sign dollar tu. Saya tekan Fn F4. Okey, dan kemudian kita enter. Okey, nampak nama murid di situ dah copy masuk dalam kolom B ni. Okey, apa yang kita perlu buat? Kita buat array juga. Okey, kita akan buat array formula juga. Array formula. Array formula, buka kurungan, tutup kurungan. Okey. Alright, enter. Okey, seterusnya untuk dekat tarikh ni, okey, kita akan ambil daripada timestamp. Apa yang kita akan buat? Okey, tengok betul-betul formula dia, formula equals to split. Saya menggunakan formula split. Okey, kalau kita tengok pada timestamp, dia ada tarikh dan juga masa. So saya nak splitkan. Okey, kita buka kurungan. So kita akan masukkan apa dia yang kita nak split tu. Okey, di sini kita klikkan yang ni lah. Okey, apa ni, daripada form response. Okey, kemudian titik bertindih A. Alright. Okey, kenapa kita ambil A2 titik bertindih A? Sebab kita nak buat sekaligus nanti. Okey, kita akan buat sekaligus. Kemudian kita lockkan Fn F4. Okey, kemudian comma. Kita nak separate dia guna apa? Okey, nak split dia macam mana? Kita tengok pada ruangan
Okey, kita tengok pada ruangan timestamp ini, dia mula dengan tarikh, kemudian dia ada space sebelum dia masuk ke waktu. Okey, jadi di sini kita nak split dia menggunakan yang bila ada jarak. So kita buka pembuka kata, kemudian space, tutup pembuka kata. Okey, kemudian kita tutup kurungan. Okey, kemudian kita enter. Okey, nampak? Bila kita enter, automatik tarikh dan kita ada masa. Okey, dia splitkan, dia pecahkan tarikh dan masa. Okey, tapi di sini kita belum lagi apply array formula. Jadi apa yang kita perlu buat, kita perlu tambah di depan formula split itu, kita tambah array formula. Buka kurungan, dan kita tutup kurungan. Enter. Okey. Jadi di sini dia akan keluar value. Kenapa kita keluar value di sini? Sebabnya dia di dalam form response ini belum ada tarikh-tarikh yang lain. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Kita tambah lagi formula. Kita tambah di mana tu sekejap Okey, kita akan tambah selepas array formula. Okey, ada array formula. Kemudian buka pembuka kata, kita tambah if error. Kita buka kurungan. Okey, buka kurungan dan tutup kurungan di hujung sekali. Okey, kemudian kita enter. So automatic hilang. Yang value tadi tu hilang, yang error tadi tu hilang. Okey, tapi di sini dia dah berubah Tengok sini dia jadi 4403. Apa dia 4403 ni? Okey, so kita highlight kan keseluruhan kolom. Kita pergi ke format. Okey, kita pergi ke number. Okey, dan kita ambil date. Okey, saya ulang balik. Kita pergi ke format, number, date. Okey, jadi dia ubah. Tadi 44403 tu dia keluar, ditukar jadi tarikh. Kemudian kita klik pada D, kolom D. Okey, kita pergi ke format, number, kita ambil time. Okey, baru dia ubah balik. Okey, so selesai bahagian formula. Ini yang saya kata nak rumit bahagian formula. Okey, kita akan cuba satu soalan. Kita cuba satu lagi. Kita cuba buat. Nak tengok jadi ke tak jadi kita punya formula. Jadi saya masukkan saya punya email. Okey, contoh bola sepak. Murid pilih nama, next, dan dia jawab. Contoh je lah. Okey, jawapan betul tak betul tu lain kira. Okey, kemudian dia submit. Okey, so kita akan tengok apa yang jadi. Okey. Ini adalah form response. Okey, form response ni memang automatik bila murid hantar respon, murid submit form, automatik bahagian form response akan update. Okey, dan juga bahagian data quiz ni pun akan turut update. Okey, itu yang saya kata. Okey, yang tengok ya, yang ni adalah dikumpulkan senarai nama tu dalam satu kolom sahaja. Kalau kita tengok dalam form response, dia ada dalam banyak kolom. Okey. Okey, apa gunanya kita nak buat kumpulkan data ni? Okey, langkah seterusnya. Okey. Tutorial ni agak panjang Okey, jadi bawa bertenang. Okey, langkah yang seterusnya adalah kita nak buat add-ons. Okey, add-ons. Okey, jadi di sini ada add-ons. Okey, cikgu klik pada add-ons. Sebelum tu sebelum nak cikgu nak add-ons, pastikan cikgu ada satu template sijil. Okey. Okey. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana nak buat template sijil tersebut. Okey, cikgu pergi ke cikgu punya drive. Okey, cikgu pergi ke drive cikgu. Kemudian cikgu tekan new. Pastikan cikgu pastikan dia berada dalam folder yang cikgu create tadi, quiz online. Jangan dia bagi dia bertebaran merata-rata. Okey, nanti susah cikgu nak cari.
Okey, pastikan dia duduk dalam folder yang betul. Tekan new. Okey, di sini kita perlu gunakan Google Slide. Okey, kita perlu guna Google Slide. Cikgu boleh pilih blank presentation ataupun from a template. Katakan cikgu nak ambil daripada template. Okey, from a template. Okey, di sini cikgu boleh tengoklah kalau ada template untuk sijil. Okey, kalau guna MOE, sekarang ni saya guna email Gmail biasa. Kalau dalam MOE, dia memang dah ada satu template untuk sijil. Okey, right. Nanti cikgu boleh try tengok Okey, so saya akan tunjukkan okey untuk blank presentation. Okey, cikgu boleh namakan cikgu punya presentation. Cikgu nak letak kat sini template sijil Koko. Contohlah. Okey, template sijil Koko. Okey, kemudian cikgu boleh pilih dia punya themes. Okey, cikgu boleh pilih daripada yang sedia ada ni pun boleh juga Contoh, katakan cikgu nak ambil yang ni ke. Okey, ataupun cikgu nak pilih benda cantik cantik. Contoh yang ni lah. Okey, ataupun cikgu boleh buat sendiri. Cikgu punya background tu cikgu boleh search. Okey, cikgu boleh cari. Okey, saya buang dulu dia punya box yang ada ni. Okey. Okey, kalau cikgu dah ada header untuk sekolah, cikgu boleh ambil insert image upload from computer. Okey, ataupun cikgu nak cikgu nak masukkan teks. Okey, contoh cikgu masukkan teks, cikgu ambil insert text box. Tulislah sekolah menengah kebangsaan Sultan Badlisha. Okey, kemudian cikgu boleh ubah font. Okey, highlight, kemudian ubah dia punya font. Contoh okey, ni contoh sahaja. Okey, boleh besarkan. Okey, di sini boleh ubah dia punya alignment. Okey, cara nak ubah dia punya alignment, klik pada titik 3 ni klik pada titik 3, ambil align, ambil center. Okey, ni contoh. Okey, cikgu dah ubahlah. Okey, kemudian ambil lagi insert text box. Okey, dengan ini diperakui bahawa okey, kan kalau kata CJ kan dia ada macam ni kan. Okey, diperakui bahawa kita besarkan, boleh besarkan font ni. Okey. Okey. Kemudian kita boleh ubah font. Ambil lah apa pun. Okey. Saya copy. Okey, saya akan copy, right click. Okey, right click text box ni. Copy dan saya pastekan. Okey, sebab senang sikit, malas nak tukar-tukar font dah. Okey. Di sini kita akan masukkan nama. Cara nak masukkan nama, kita akan letakkan apa dia panggil apa ni, pembuka kurungan yang tajam tu. Buat dua pembuka kurungan tu. Okey. Kemudian kita masukkan nama. Okey. Kemudian dengan ini diperakui bahawa okey, nama, okey, lepas tu apa lagi? Kita pastekan lagi. Diperakui bahawa nama telah menyertai. Okey, telah menyertai kuis online co-curriculum. Okey, boleh adjust lah ini. Okey, telah menyertai kuis online co-curriculum. Lepas tu pastekan lagi. Anjuran siapa? Anjuran unit co-curriculum. Okey.
Lepas tu kita nak masukkan tarikh. Okey, bila murid jawab. Okey, ni yang saya kata sebab kenapa saya letakkan tarikh tadi. Okey, saya nak masukkan tarikh. Okey, bila saya buat ada pembuka kata yang pembuka kurungan yang tajam tu, sebab kita nak buat satu template lah. Maksudnya dia akan ikut kepada form respon yang kita ada tu. Okey, tarikh. Okey, kemudian cikgu boleh create lah apa lagi yang ada pada CJ tersebut. Okey, baik. Okey, so bila dah ada satu template, okey, dah ada satu template, kita akan teruskan menggunakan AutoCAD. Okey, kita pergi semula ke kita punya Google Form, spreadsheet. Okey, kita akan ke spreadsheet, kemudian kita akan add-ons. Okey, apa yang cikgu perlu buat? Cikgu klik pada add-ons. Okey, ini cikgu belum ada apa-apa add-ons lagi. Okey, cikgu klik add-ons. Okey, kemudian cikgu buat get add-ons. Okey. Okay, bila klik pada get add-ons, cikgu search AutoCAD. Okey, AutoCAD. Okey, so kita ambil yang ni, AutoCAD. Klik sini dan install. Continue. Okey, ini yang pertama. Bila pertama kali cikgu dapatkan add-ons untuk AutoCAD, dia memang akan minta kita sign in. So, okey, kita akan sign in. Okey, kemudian kita allow. Okey, so done. Okey, kita pangkah ni. So bila kita dah selesai install add-ons, kita klik pada add-ons. Okey, tadi tak ada pun yang ni. Sekarang dah ada document, yang ni AutoCAD. Okey, AutoCAD. Okey, tadi tak ada AutoCAD, sekarang dah ada AutoCAD. Jadi apa yang kita perlu buat, kita akan open. Okey, klik pada add-on, AutoCAD, open. Okey, bila kita open, paparan ni yang kita akan dapat. Okey, dia loading dulu. Okey, dia akan keluar yang ni, no merge job setup yet. So kita akan new job, sebab ini adalah yang baru kita buat. So dia akan keluar new job. Kalau cikgu dah pernah buat, dia keluar benda lain lah. Okey, so cikgu boleh namakan job ini sebagai apa? Okey, CJ quiz co-curriculum. Okey, kemudian tekan next. Okey, choose template. Okey, CJ tu nak dapat daripada mana? Itu pentingnya. Kenapa tadi saya sebut, bila cikgu buat template tu, pastikan cikgu buat dalam folder supaya mudah nak cari. So kita akan ambil daripada drive. Okey, from drive. Okey. Okey, so dia akan ada di sini lah. Okey, dalam drive cikgu. Okey, template CJ. Okey, kalau cikgu tak dapat cari, cikgu cuba search lah. Okey, right, kemudian select. Okey, bila dah select, dia akan baca daripada template kita tu. Okey, template CJ Coco. Kemudian kita tekan next. Okey, nampak di sini, ini adalah yang kita dah key in dalam kita punya template CJ tadi. Nama dan tarikh yang ada tanda tajam-tajam tu kan. Okey, maps to column mana? Kita nak ke column. Sebelum tu, okey, sekarang ni kita tengok kat atas, tab yang dia ambil sekarang tab quiz. Padahal kita bukan nak ambil daripada tab quiz. Ini quiz ni adalah yang ni daripada form response. Kita nak ambil daripada data quiz. Okey, so kita klik pada data quiz. Bila kita dah klik pada data quiz, barulah kita boleh pilih nak maps ke kolom mana. Okey, kita maps ke kolom nama. Okey, okey, nama maps to kolom nama. Okey, kemudian tarikh maps to kolom tarikh. Itu pentingnya ada header pada data quiz tersebut. Okey, kemudian kita tekan next. Okey, so kita nak namakan file name sebagai apa? Okey, kita klik dekat yang ada tanda biru ni.
klik anak panah ni. Cara kita nak namakan CJ tersebut dalam folder kita. Okey, nanti akan banyak dah CJ yang masuk dalam drive kita. Jadi kita boleh buatlah. Kita kita klik saja, kita klik pada nama, kemudian kita paste. Okey. Okey, pastikan ada tanda tajam macam ni. Okey, kalau kita nak tambah lagi, kita boleh tambah dengan kelab dia. Contohnya kalau cukup sekadar nama pun cukup dah. Okey. Kemudian type ini kita jangan hantar sebagai Google Slide, tapi kita hantar sebagai PDF. Okey. Ni pastikan cikgu pilih PDF. Kemudian tekan next. Okey. Choose folder. Folder mana kita nak masukkan? Kita nak masukkan dalam folder quiz online. Ni dia berada dalam folder, sebab tu kita kena create folder, kalau tidak nanti dia bersepah duduk dalam kita punya drive. Okey, so yang ni kalau tak ada, kalau tak keluar nama folder ni, cikgu boleh tekan choose folder. Okey, kemudian tekan next. Okey, ni tekan sahaja next. Okey, next. Okey, share docs and document, yes. Okey, okey, kita nak sharekan kepada siapa? Okey. Okey, allow collaborator to reshare, ambil no lah. Okey, supaya dia tak kacau kita dengan email dia lah. Okey, kemudian kita scroll ke bawah. Ini adalah template untuk email. Okey, so kat sini kita nombor yang 8 ni, share document and send emails. Yang ni dia kata auto generate masuk ke dalam email tu. Kita klik sini, kita ambil klik pada email. Kita klik pada email, kita klik dekat bahagian to, kemudian kita paste. Okey. So dia akan hantar kepada email yang murid daftarkan tu. Okey. Kemudian CC, BCC tu tak payah buat apalah. Okey, type in subject. Subjeknya apa? Ni tajuk. Macam kita dah hantar email tu lah. Sijil quiz online co-curriculum. Okey, kemudian kita hantarlah mesej Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah. Okey, tahniah. Kita buat template. Okey, tahniah pada siapa? Tahniah pada nama murid tu lah. Kita ambil nama murid, kemudian kita paste. Okey, tahniah nama murid kerana telah menjawab soalan quiz online co-curriculum. Okey, pada boleh dia buat je lah apa ayat yang cikgu nak buat kan. Pada saya ambil tarikh. Okey, kemudian titik. Di sini dilampirkan sijil penyertaan anda. Okey, cukuplah. Okey, daripada siapa? Penyelaras kelab sukan permainan, contohlah. Okey. Kemudian ini adalah email yang auto akan masuk dalam email pelajar. Jadi kat sini kalau murid tu nama Ali, tahniah Ali kerana telah menjawab soalan kuis co-curriculum pada bila yang dijawab. Okey. Kemudian tekan next. Okey. Untuk trigger, okey, cikgu boleh klik pada yes. Okey, saya ulang balik. Run on form trigger, tekan yes. Okey, run on time trigger tu tak buat apa, tak apalah. Okey, kemudian save. Okey, bila cikgu save, cikgu tengok apa yang jadi okey. Okey, ya. Okey. So dia dah siap dah. Job kita dah siap, kemudian kita boleh tekan pada run job. Okey, kita run job. So kita tengok apa yang dia buat. Nampak ni kat bahagian kolom tu akan automatik dia akan tambah kolom untuk job autocrat ni. Okey. Okey, nampak tu CJ dah dia pun generate.
Okey. Okey. Okey, so selesai. Selesai. Okey. Memang cikgu akan rasa complicatednya sebab cikgu buat ini adalah first time. Okey, kalau cikgu dah biasa, ini akan jadi simple. Okey, so kita boleh close. Okey. Jadi ini adalah contoh, kita akan tengok sijil ni dia akan masuk dalam kita punya nampak ni, dalam kita punya folder. Ni nama Muhammad Yusuf bin Rozali. Yang saya dah cuba tadi kan. Okey, dan murid akan dapat dalam email dia. Okey, saya akan tunjukkan email. Mana mail? Okey, mail. Okey. Okey, ni dia akan masuk dalam email. Okey, tengok Assalamualaikum dan salam sejahtera, tahniah. Okey, dia masukkan nama murid. Okey, kerana telah menjawab. Okey, pada bila? Ini automatic, kita tak buat pun. Kita dah minta autocorrect tu buat untuk kita. Okey. Alright. So kita akan cuba sekali lagi. Hantar quiz. Okey, kita cuba sekali lagi. Kita nak tengok berjaya ataupun tidak kita punya autocorrect tu. Okey. So saya masukkan email. Okey, saya ambil bola baling pula. Next. Okey, contoh nama ni. Next, dipilih je, jawab saja. Okey, katakan murid ni dia tak nak send copy, dia pun submit terus. Okey, kemudian kita akan tengok. Okey, tengok cikgu, dia automatic. Automatic dia akan copy di sini. Okey, terlupa, mungkin saya terlupa satu kat sini. Sekejap saya buka balik, open. Okey, bila open autocorrect tu, kenapa saya open balik? Sebab dia tak generate kat sini. Okey, manage trigger. Cikgu manage trigger, lupa nak ubah kat sini. Time trigger enable. Okey, form trigger enable. Okey, cikgu pastikan dia enable supaya selepas ni cikgu tak perlu buat apa dah. Dia save. Okey, so dia update. Okey, kita tekan button run job. Okey, tengok apa yang berlaku kat sini apa yang berlaku kat sini. Okey, so boleh close. So automatic tadi yang Nur Arisa punya automatic dia dah generate sijil dan hantar. Okey, so kita akan tengok macam mana contoh sijil. Okey, inilah contoh sijil. Cikgu bolehlah create sijil bagi cantik sikit. Ini sebab contoh sahaja. Okey, so dia akan tulis ikut nama murid dan bila murid tu jawab. Okey, untuk puas hati sekali lagi, cuba lagi. Okey, harap cikgu tak bosan lah. Okey, kali ni memang panjang dan agak technical sikit. Okey, memerlukan kesabaran. Harap cikgu bersabar. Okey, tapi bila cikgu dah biasa menggunakan autocorrect ni, dia akan jadi senang. Okey. Contoh sahaja. Submit. Okey, so kita tengok. Okey, save lagi. Okey, tu. Okey. Dia automatic. Okey, pastikan trigger tu cikgu enable. Kalau cikgu tak enable, cikgu nak kena buat manually. Cikgu nak kena tekan run. Tapi kalau cikgu buat enable untuk trigger, ada sahaja form respon yang masuk, dia automatic akan terus generate sijil. Okey, jadi saya itu sahajalah perkongsian saya yang agak panjang untuk kali ini. Saya harap ia dapat membantu cikgu dalam cikgu nak menyediakan satu quiz online. Tak kisahlah untuk quiz untuk core curriculum ke ataupun sebagainya. Okey, ini perkara baru. Okey, perkara baru yang bagi cikgu mungkin agak susah. Okey, tapi kalau cikgu rasa ada masalah, insya-Allah cikgu boleh rujuk dengan saya dan saya akan cuba untuk bantu cikgu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian saja. Assalamualaikum. Bye.